Ya, apa tadi jawapan dia? Seorang bagi. Akash, apa jawapan saya tadi? Kenapa anda pilih nombor KP Murid? Kerana nombor KP Murid unik dan nombor KP Murid dapat mewakili Sebaris. rekod. Sebaris rekod. Unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Kena beritahu macam tu Jangan tulis unik. Awak jawab pasal dengan saya boleh lah. Tapi awak jawab dalam periksa, jawab macam tu. Haru maka. Buat ayat penuh. Jadi rajin sikit. Okey, untuk bayaran, kenapa kita pilih kod JAP dengan nombor PEL? Ini kita dah bincang semalam kan? Tapi kenapa kita pilih dua ni? Atau siapa nak ni? Kenapa kita pilih dua ni? Azura, kenapa kita pilih kod JAP dan no PEL? Kenapa kita tak pilih kod JAP je? Kenapa kita tak pilih no PEL je? Sebab kod JAP tu ada kumpulan berulang. Itu je jawapan. Kena gabungkan supaya dia menjadi lebih unik. Bagus. Kod JAP dan NOPEL adalah dua atribut gabungan yang menjadi kunci kerana dengan gabungan tersebut, atribut kunci menjadi unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Macam yang kes pertama, kita hanya satu sebab satu tu saja sudah cukup membezakan sebaris rekod. Tapi dalam kes yang kedua ini, kod JAP dan NOPEL perlu digabungkan bagi menjadikan kunci tersebut unik, atribut kunci unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Itu yang awak kena jawab. So, begini jawab. Saya belum ajar lagi cara tanda. Saya baru suruh tentukan sahaja. Okey. Jadi baguslah ini. Yang bagus ni siapa ni? Azmira. Dia masuk tak kelas hari ni? Ada tak dalam kelas? Tak ada. Okey. Okay. So, yang ketiga. Kenapa kita pilih, siapa jawapan dia? No apa? No rack, nom case dengan tarikh. Pasal apa kita pilih tiga ni? Pasal apa kita pilih? Siapa kat dalam talian? Cikgu tak nampak. Siapa lagi? Azmira. Azmira, ni jawapan awak. Cikgu guna pakai. Kenapa awak pilih no rack? Kenapa awak pilih nom case dengan tarikh sebagai kunci primer? Untuk menghasilkan bagi dia unik, cikgu. Jawapan yang awak kena jawab untuk soalan ini ialah jawapan sebagaimana saya menjawab di soalan yang kedua. Kerana gabungan ketiga-tiga atribut ini akan menjadikan atribut kunci tersebut unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Kerana apa? Kerana gabungan tiga atribut ini akan menjadikan atribut kunci itu unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Sebab dia gabung, jadi kena jawab macam itulah. Gabungan ketiga-tiga atribut ni akan menjadikan atribut kunci itu unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Jadi, bagaimana pula dengan tempahan? Mari kita tengok tempahan. Okey, bagi kes tempahan, siapa ni? Dia memilih order. Yang hash tu maksudnya order, nombor order. Hash tu nombor order. Nombor order, nombor produk dan juga vendor. Okey. Bila dalam kes ni, kita akan lihat sebab dia dah atomik, jadi kita tak nampak kumpulan berulang. Tapi sebenarnya kita boleh tengok kumpulan berulang. Macam mana kita nak tengok? Bila ada dua data ni sama kan? Ini pun sama kan?
Tapi sini dah tak sama. Maksudnya kat sini kumpulan berulang. Dekat sini kumpulan berulang. Jadi yang lain beza. Jadi maksudnya sini satu kumpulan dan the rest, sebab ini dah tak sama dah semua, the rest ialah satu kumpulan. Maksudnya dia ada 2 kumpulan saja. Dia bukan ada 3 kumpulan, dia ada 2 kumpulan sahaja. Nampak kat situ. Kat sini. Kena analisis lah sikit ya data dia. Analisis sikit. So, bila ada 2 kumpulan berulang, maksudnya dia ada 2 kunci aja. A dengan B. Tapi kunci ketiga akan ada jika dia masih lagi berulang. Okey, untuk kumpulan yang warna kuning, order. Azmira pilih order, bagus. Untuk kumpulan B, Azmira pilih produk. Tapi Azmira buat kumpulan C. Jadi sebenarnya kumpulan C ni tak payah. Tak payah ada. Kan? Tak perlu ada sebenarnya. Tapi kalau nak ada cikgu, nak ada tu macam membazir lah. Dia macam membazir. Dia tak perlu ada sebenarnya ya. Sebabnya untuk kumpulan B, untuk produk dia dah dapat bezakan produk ni, nombor produk ni sudah dapat membezakan kumpulan dia. Untuk kumpulan dia saja dapat membezakan kumpulan dia. Okey. Jadi order dengan produk sudah memadai dan bila jawab pastikan follow dia punya soalan. Kalau soalan tu tanda hash, mana hash? Hash tak nampak. Hash produk, kecil, kena tulis macam tu. So, sebenarnya gabungan dia 2 je iaitu produk, order dengan produk. Okey, ada soalan tak setakat itu? Tak ada. Tak. Tiada. Tak ada semua. Lepas tu jawab salah juga. Okey. Kita pergi kepada keputusan. Pergi kepada keputusan. Okey, untuk keputusan awak pilih apa? Untuk keputusan ni dia lain sikit. Tak adalah lain macam mana kan? Okey, untuk keputusan ini siapa jadi kunci? Azmira jawab ID murid, kelas dengan grade. Okey, cikgu ulas sikit ya. Kalau dalam kes ni ada berapa kumpulan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa kumpulan? Siapa nak cari nak panggil? Ada berapa kumpulan Hanes? Hanes, ada berapa kumpulan ni? Ada 2. 2. Okey, kumpulan pertama yang mana? Nama murid dengan ID murid. ID kelas dengan kelas. Dan tahun. Sekali. Ya, bagus. Dan kumpulan kedua ialah baki daripada itu kan. Jadi cikgu akan cuba warnakan kumpulan pertama. Kumpulan pertama cikgu warnakan. Cikgu pinjam jawapan kamu ya. Azmira jangan marah. Cikgu conteng. Tapi jawapan kamu cikgu terima ni. Cikgu edit sendiri. Okey, ni kumpulan yang kedua. Ni kumpulan yang kedua. Yang warna kuning kumpulan pertama. Yang warna biru kumpulan kedua. Okey, Azmira dia dah atomikkan. Dia belum atomikkan, dia baru pecah kumpulan. So sekarang bila kita nak tentukan kunci, kita kena buat style macam ni supaya senang. Ini cara, dia bukan cara yang sepatutnya tapi orang kata cikgu cuba mudah cara macam mana kita nak cari kunci. So kunci yang pertama bagi kumpulan pertama ni kita nak pilih siapa? Azmira pilih ID murid. Azmira pilih ID murid. So ID murid, okay. Kenapa Azmira pilih ID murid? Sebab Azmira nak pilih lah kan. Okay, Azmira pilih ID murid. Bila dia pilih ID murid, apa yang berlaku? Ada ulang ni. Bila ada ulang, dia tak boleh satu-satu je diri dia. Dia tak boleh satu-satu je diri dia. Sebab ni belum cukup unik. Bila cukup unik, dia tak boleh jadi kunci primer. Jadi dia kena gabung dengan satu lagi atribut dalam kumpulan dia untuk dijadikan kunci primer supaya dia unik. So nak gabung dengan apa? Nak gabung dengan nama tak boleh sebab nama tak stabil. Nak gabung dengan kelas pun tak boleh sebab orang boleh nak ni kelas yang sama kan? Tak boleh juga. So sebab dia pun tak stabil, nama kelas boleh berubah-ubah. ID kelas of course lah sebab dia follow kepada kelas. So yang boleh awak bezakan ialah tahun.
tahun. Di mana bila awak gabungkan ID murid dengan tahun, ada beza tak? Yang ini 2019, bawah 2020. Jadi dia dah ada beza kat situ. Okey. Jadi awak selesailah kumpulan yang pertama ialah gabungan ID murid dengan tahun. Okey. Untuk kod subjek ni pula, untuk yang kumpulan warna biru ni, tentulah kod subjek. Tapi cikgu ada sama. Jadi kena ingat bila kita nak bezakan kumpulan kedua, kita kena tutup. Tutup yang mana? Kita tutup kumpulan yang berulang yang lain. Kita hanya ambil satu kumpulan sahaja. Kumpulan kecil yang atas. Di mana yang diwakili A01. Yang itu sahaja. Ya. Jadi kalau kita tengok, yang membezakan dia ialah kod subjek. Jadi kita boleh ambil lagi satu kod subjek. Jadi sebenarnya yang kita pilih ialah ID murid, tahun dan juga kod subjek. Lepas awak dah buat atomik nanti, awak kena tandakan dengan garis solid line di bahagian bawah. Itu cara menanda kunci primer. Itu cara menanda kunci primer. Okey. Ada soalan. Yang ini saya nak soalan. Seorang bagi saya satu soalan. Siapa? Alisha, soalan? Tak ada soalan? Bijak ngak puak-puak ni. Azura, ada soalan? Saya nak tanya, yang bahagian ID murid, nama murid tu kumpulan berulang kan? Ya. Jadi kalau ambil ID murid dengan apa tadi kunci primer tu? Tahun kod subjek sudah jadi kunci primer ke? Ya. 3 tu dah gabung jadi kunci primer. Okey, saya rasa soalan awak tu awak nak tanya apa sebenarnya? Kenapa kita tak ambil ID kelas? Tak, maksud saya kena atomikkan dia ke? Macam tu. Okey. Semalam saya just suruh tentukan kunci primer. Hari ni kita nak masuk yang atomik. Okey. Saya habiskan dulu jawapan ni ya. Nanti saya teruskan yang tu. Okey, untuk soalan 7. Dah nampak kan tadi soalan yang nombor 6 ni dah nampak rupa dia. So untuk soalan 7, kita nak pilih siapa. So kumpulan yang pertama, siapa nama ni? Azmira pilih nombor plate. Okey, nampak dah kat situ. Yang kedua, Azmira pilih ID lesen. Dan kemudian dia pilih tarikh. Jadi betul lah ni. Ni jawapan betul. Yang ni betul pula ya. Kebetulan yang baik lah. Nombor plate ni satu kumpulan yang berulang ni, nombor plate kenderaan satu. Jadi nombor plate dia pilih. Okay, bagus. ID lesen dia pilih. Ni pun bagus sebab dia ambil yang ni, ID lesen. Tapi masih lagi tak unik. Jadi dia kena tambah satu lagi iaitu tarikh. Jadi pilihan dia ni dah tepat. Ada soalan tak yang ni? Siapa yang pilih selain daripada tarikh? Dia pilih jarak. Saya pilih destinasi. Awak pilih destinasi. So kalau anda pilih destinasi, kan, cuba saya rasa boleh. Cuma orang kata kalau awak pilih destinasi, pada satu masa dia hanya boleh pergi satu je destinasi sepanjang umur hidup dia. Faham tak? Kalau awak pilih nombor plate, gabung ID lesen, gabung destinasi, maksudnya Encik Ali bin Abu ni hanya boleh pergi Muar sekali je seumur hidup. Tapi kalau awak pilih tarikh, dalam satu tarikh, dia boleh pergi sekali dekat Muar. Jadi kalau dia nak pergi ke Muar lagi, dia kena pergi esok. Kalau nak pergi lagi, pergi esok lagi. Nak pergi lagi, dia pergi esok lagi. Tapi kalau awak pilih destinasi sebagai kunci primer, sebahagian daripada kunci primer tu, dia akan jadi Ali bin Abu akan pergi Muar sekali sahaja seumur hidup. Logik tak dia pergi sekali je seumur hidup? Logik tak? Tak. Tak logik.
Tapi kalau dia pergi tarikh yang berbeza, mungkin kan. Dalam kes inilah sebenarnya, kes ini kita tak gunakan kunci primer dia yang ini, kita gunakan surrogate key. Tapi ini sebagai latihan untuk menentukan kunci primer. Kalau awak pilih jarak pula, ada yang pilih jarak, ada yang bagi jawapan pilih jarak. So apa akan berlaku? Maksudnya Ali bin Abu ni dia boleh gerak sejarak 150 km sahaja untuk ke Muar. Maksudnya dalam Muar tu dia tak boleh dah berhenti kat lain. Sampai 150 km dia kena stop. Ya. Jadi tak boleh round Muar dah. Sampai cukup-cukup tu duduk situ je. Jadi susah juga Jadi masalah juga. Jadi yang paling cantik ialah tarikh lah, supaya pada hari itu dia boleh pergi Muar. Dia nak pergi lagi Muar, esok pula. Dia nak pergi lagi Muar, esok pula, dan seterusnya. Okey. Itu logik Jadi kita sambil-sambil tu kita belajar logik. Okey, untuk soalan nombor 8. Untuk soalan nombor 8, dia ada berapa kumpulan ni? Ada 2 kita nampak ada 2, tapi betul ke 2? So yang pertama ialah student ID. Ada yang pilih A class terus. Kenapa A class? Kalau awak pilih A class, kita tak tahu siapa budaknya. Jadi yang paling penting kita nak tahu budaknya. Jadi student ID sepatutnya. Okay. Student ID sebagai apa orang panggil? Kunci primer. Okay. Dan kenapa awak pilih kelas? Kalau student ID gabung dengan kelas, adakah dia beza kan? Tak apa. Sekarang ni dalam kes ni Azmira pilih student ID dengan kelas sebab saya tambah student ID dengan kelas. So untuk kumpulan yang kedua, Azmira pilih position. So Azmira pilih position. So position, kalau Azmira perhatikan position, dia berulang position tu. Jadi kita kena tutup sebahagian. Bila kita tutup sebahagian, ingat bila nak tentukan pada kumpulan kedua ni, dia kena tutup kumpulan yang bawah-bawah ni. Dia ambil satu je yang kita nampak yang ada dalam satu kumpulan. Jadi kita tengok kat sini, mana rasa-rasanya Azmira kata nak pilih position. Kan? Okey, adakah position ni ialah jawatan. Adakah jawatan dapat menentukan kelab? Ataupun kelab dapat menentukan jawatan? Mana satu logik? Adakah jawatan awak dapat menentukan kelab ataupun adakah kelab itu yang dapat menentukan jawatan? Kelab dapat menentukan jawatan. Ya, kelab dapat menentukan jawatan. So, yang paling cantik apa dia? Inilah type lah type. Dia logik dia bukannya kalau diterima tu saya tak tahulah sebab bila kita marking soalan pangkat ni, reka bentuk ni, kita fikir logik daripada data. Jadi mungkin jawapan Azmira diterima, tapi ini saya nak bagi dalam perspektif logik. Iaitu siapa menentukan siapa. Adakah jawatan tentukan kau ambil kelab apa ataupun kelab tu yang dapat tentukan jawatan. Kan? So dalam grup ini type yang terbaik lah. Type yang terbaik. So dia kena gabungan dengan type. Jadi student ID, kelas dengan type. Tapi bagi kes yang ini, gabung kelas ni mungkin boleh diterima. Tapi bagi saya terpulang lah. Ada orang nak pilih year. Ada orang nak pilih tahun. Ada orang nak pilih kelas. Terpulang. Tapi macam saya cakap tadi, siapa yang lebih persis antara kelas dengan year? Siapa yang lebih stabil? Kelas ke tahun? Bagus. Tahun kan? Tahun lebih stabil. Sebab tahun ni tak berubah. Mana tahun berubah kan? Kelas dia boleh berubah. Hari ni 4A, esok mungkin jadi 4A1, esok mungkin jadi 4 Sina. Jadi kita nak cari tu kita kena ambil juga purity 4 ciri kunci primer. Minimal, unik, stabil, minimal dan juga tidak null. Yang ini kita tak panggil tidak null Ini kita panggil kumpulan berulang. Okey. So, jadi gabungan student ID, year, saya pilih year lah ya. Saya nak bagi cantik. Year dengan type.
Dengan type. Okey, dapatlah kunci primer. So, untuk soalan nombor 9, berapa kumpulan berulang ni? Kumpulan berulang dia ialah ID murid, tahun, sebab dia tak boleh nak cukup bezakan ID murid dengan tahun tu pun belum boleh bezakan sebenarnya bila dia ada macam ni, bila kita gabung ni, dia masih lagi sama. Jadi tahun tak payah ambil dah. Sebab bila awak gabung ID murid dengan tahun, dia masih sama kan? Maksudnya kalau kat sini ada 4, maksudnya ada 4 kali akan muncul benda yang sama. Jadi yang ni tak perlu guna dah tahun ni. Dia kalau dia gabung beza, baru boleh guna. Tapi kalau dia gabung sama, tak payah guna. Sebab ni kalau awak buat secara atomik, dia akan dapat berapa kali ni? Kalau kita atomik kan, kita akan dapat 4 kali. Kita akan dapat 4 kali. Ni. Kita akan dapat 4 kali. Jadi, bila awak gabung, dia masih sama. Bila masih sama, kita tak perlu buat tak perlu buat atomik lagi. Bukan tak boleh buat, tak perlulah. Maksudnya, dah memadai dah satu je ID murid. Itu dalam kes ini. Dia ada kes-kes Okey, dalam kes ini. So, maksudnya kita pegang dulu yang ini, kita tengok pada kumpulan yang kedua yang dapat membezakan grup ini. So, yang dapat bezakan grup ini ialah apa dia? Adakah ID peperiksaan? Kita pun tutup sebahagian. Untuk sebahagian kita ambil yang atas saja. Supaya tak nak pening kalau awak ambil semua pening. Kita tengok ID peperiksaan pun masih lagi, kalau ambil dia tak sama. Nak ambil ID subjek saja, adakah dia sama? Ada tak dia sama kalau kita ambil ID subjek saja? Kalau kita ambil ID subjek sahaja, nanti peperiksaan siapa nak tentukan? Jadi sebab itulah kita kena ambil ID peperiksaan. Tapi dia masih lagi tak sama, jadi kita ambil lah satu lagi ID subjek. Bagi dia beza. Jadi jawapan dia ialah ID murid gabung dengan ID peperiksaan, gabung dengan ID subjek supaya dia unik. Gabungan 3 atribut ini menjadi unik dan dapat mewakili sebaris rekod. Bahawa kita tahu Amir ni dia ambil peperiksaan pertengahan tahun subjek S1. Amir ambil peperiksaan pertengahan tahun subjek S2. Dalam kes ni kita tak guna tahun sebab pada kumpulan pertama tu kita dah dapat bezakan hanya sekadar ID murid. Kalau awak ambil tahun dia akan jadi panjang. ID murid, tahun, peperiksaan lagi. Tak sama lagi kan. Jadi ambil pula subjek lagi jadi 4. Dah rugi. Dah banyak. Kita nak minimal. Bila kita minimal kita cari yang terpendek. Jadi ID murid, ID peperiksaan dengan subjek. Bagi dia nampak beza. Itu soalan nombor 9. Okey, untuk soalan nombor 9 ada soalan? Senyap je koma. Berapa orang ni masuk ni? Soalan. Apa soalan? Nak tanya. Ya. Saya agak blur lah kan. Kan cikgu tutup kan yang ID peperiksaan yang bawah tu cikgu tutup kan. Yang atas tu beza. Dah okey, fine. Yang bawah tu ada tak kemungkinan yang boleh sama? Ya, ada kemungkinan dia boleh sama. Tapi kita kena tengok pula lah secara keseluruhannya. Tapi bila awak buka ni, cuba awak tengok. Dia kan kumpulan, dia kan dah satu kumpulan lain. Ni, dua. Jadi dia tak akan sama. Kalau awak gabung dengan dia, dia tak akan sama. Sebab kita dah selesaikan kumpulan yang pertama ni. Kumpulan yang pertama kan kita dah selesai. Kan? Tapi kumpulan ketiga tu satu-satu balik. Tapi ingat, tahun dia 2020. Jadi macam mana? Nak boleh ambil tahun tak? Nak kena ambil tahun tak? Kena. Ya, betul. Kena juga. Kan? Kena ambil tahun juga. Jadi ada 4 tu. ID murid, tahun, ID peperiksaan dengan ID subjek. Bagus Bagus Akash. Akash nampak. Saya tak nampak tahun tu pula. Kan?
Jadi dalam kes ni kena ambil juga tahun. Jadi ada 4 dah ni. ID murid, tahun, ID peperiksaan dengan ID subjek. Dia tak cukup 3, dia kena 4. Nampak tak? Awak gabung tu, awak boleh gabung seberapa banyak selagi mana dia unik dan stabil lah kan. Stabil, unik, stabil, tidak minimal dan tidak ni. Sebabnya dalam kes ni 4 yang kena ambil. Sebab kalau tidak dia tak boleh beza pula dia ambil periksa tahun bila. Kan? Jadi tahun pun kena ambil. Okey, bagus. Okey. Thank you Akash. So ada soalan lagi? Ada soalan? Ya, ada. Okey. Biasanya kan kalau ada 4 attribute ni, kita tak guna attribute kunci ni sampai 4. Kita akan buat surrogate key kalau buat sistem. Ini dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan lain kalau buat sistem kita tak akan guna. Yang ini akan jadi kunci dia akan jadi satu kunci je. Ada satu kunci kat depan kita tambah. Tajuk jadual ni apa, kita buatlah ID apa. Ada satu tambahan kunci. Okey, nombor 10. Nombor 10, nombor filem, kod pawagam. Yang ni apa? Kita tengok Yang kumpulan ni nombor filem. Semua orang nampak kan? Semua orang setuju ke dengan saya nombor filem? Ada orang tak setuju? Saya setuju. Awak setuju? Orang lain setuju tak? Ashwat setuju ke tak? Makin lama makin sikit tak masuk. Setuju. Setuju. Okey. So ini kumpulan nombor filem, setuju. Okey, yang kumpulan kedua ni nak ambil apa? Lokasi, kod pawagam. Kod pawagam. Okey. Dia macam ni lokasi ni adalah satu nama kan? Lokasi itu satu nama. Bila sebut nama-nama ni, sifat dia tidak stabil. Bila kita sebut ada yang nama-nama, nama barang, nama apa, sifat dia tidak stabil. Sebab apa saya cakap tak stabil? Dia mungkin boleh bertukar nama je. Macam contohnya lokasi. Lokasi ni sifat dia nama kan? JB. JB tu boleh bertukar jadi JP. Ataupun jadi satu hari nanti mungkin Johor Bahru akan mungkin sebab nama dia boleh bertukar. Nama memang sifat boleh bertukar. Even kita pun boleh tukar nama. So, lokasi sangat tidak sesuai dijadikan kunci primer lah. Dia tidak sesuai. Bukan tak boleh pilih. Boleh. Tapi dia tak sesuai dalam kes ni. So, kita tak gunakan lah. Lagi satu, lokasi ni. Adakah lokasi dapat menentukan kod pawagam? Dalam kes ni. Adakah lokasi dapat menentukan kod pawagam? Mungkin dalam satu lokasi, dia ada banyak pawagam Cineplex. Mungkin pawagam Cineplex di kawasan A, di kawasan B, di kawasan C. JB tu kan besar. Jadi adakah JB boleh menentukan nama pawagam? Macam tu cara kita nak analisis siapa patut jadi kunci. Okey. Kalau kita pilih nama saya out saya tolak sebab tak stabil. Kalau itulah kita pilih kod pengurus. Adakah pengurus dapat menentukan kod pawagam? Ataupun nama pawagam? Ataupun sebaliknya? Jadi cara cantiknya ialah agak-agak siapa? Siapa jadi? Kod pawagam. Ya, kod pawagam akan menentukan nama pawagam, lokasi dia, siapa pengurus dia dan keuntungan dia. Jadi itulah yang bezakan dia. Tapi sekarang ni kita tengoklah betul kat dia ada beza kan? So kita tengok dah cukup. Jadi nombor filem dengan kod pawagam. Ya? Kena tahulah beza dia. Ingat nak tentukan kumpulan kedua kena tutup kumpulan yang bawah ni. Tapi tutup-tutup pun kena tengok juga Okey, untuk soalan nombor 11 macam mana? 11. Nombor pelanggan, ini satu kumpulan. Ini satu kumpulan. Warna pun dah sama. Ini satu kumpulan. Dan ini satu kumpulan lagi. So, untuk kumpulan yang pertama,
Untuk kumpulan yang pertama, kita Azmira pilih nombor pelanggan. Ini memang jelas lah kan. Kita tanda. Tanda dia garis solid. Untuk kumpulan yang seterusnya ni, kita tanda. Tanda. Kita tutup separuh. Kita tanda. Yang mana? Kod barang. Kita tak boleh kata nama barang. Macam saya cakap tadi, nama-nama kita out sebab sifat dia tidak stabil. Nama-nama kita out. Sama juga dengan alamat. Alamat pun sama. Kita, yang ini kenapa pula awak pilih alamat pula Azmira? Sebab dah nombor pelanggan dah dapat beza. Dah dapat beza. Jadi kita tak payah tambah. Itu dah cukup satu. Kalau dah yang beza tadi baru kita tambah. Macam kes yang mana tadi? Yang ini kita tambah. Jadi kes yang ini tak Jadi kod barang. Jadi nombor pelanggan dengan kod barang sudah dapat membezakan sebaris rekod. Jadi sudah dapat mewakili sebaris rekod. Jadi itulah jawapannya. Jadi ada soalan tak? Okay, sekarang saya nak tunjuk macam mana kita nak cari kunci apa orang panggil? Kunci asing. Kunci asing. So, nampak tak skrin saya? Nampak. Nampak. Nampak Okey, tadi kunci primer kita dah kenal pasti. Contohnya macam ni kata nak cari kunci primer. Ini saya bagi kan? Ini saya bagi, saya kata kenal pasti kunci primer. So macam mana awak nak kenal pasti kunci primer? Kita kena tutup lah sebahagian ni dulu kan? Sebahagian. Okey, dapatlah kumpulan A. Lepas tu kita tutup sebahagian lagi. Dapatlah kumpulan B. Lepas tu kita nak buat apa? Kita nak tentukan kunci bagi kumpulan A. Kita tentukan nombor plate. Kunci bagi kumpulan B, ID lesen. Tapi ID lesen dia tak cukup sebab dia ada berulang dalam satu kumpulan. So kita kena tambah lagi satu iaitu tarikh. So bila kita dah siapkan tarikh tadi, okay, kita kena tanda lah dash dash dash. So bila kita tanda, ini bila kita tanda ni, jawapan dia kena bentuk macam ni tau. Kunci primer, nombor plate, ID lesen dengan tarikh. Dekat atas atas jadual kena tanda ni. Tanda solid. Lepas ni boleh baikilah jawapan Dan bagaimana kita nak jadikan dia? Ini zero normal form Zero normal form. Daripada sini kita boleh dapatkan one normal form. Macam mana kita nak buat one normal form? Kita kena jadikan dia atomik. Jadikan atomik, tandakan kunci primer, jadi dah dia satu NF. Nampak tak? Nampak ke tak ni? Nampak. Okay, bagus. Jadi, bila awak dapat jadual nanti, jadual apa? Jadual dalam borang awak, kan awak nak buat pertandingan nanti kan? Dalam borang tu awak kena tulislah apakah atribut-atribut yang ada dalam borang tu. So, awak buat bentuk macam ni lah. Lepas tu gariskan siapa yang patut jadi kunci primer. Dapat satu, pastikan data yang ada, data contoh yang ada tu, jangan tipu data contoh mesti ada sekurang-kurangnya 5 atau 6. Data contoh tu boleh reka tapi dengan data yang logik jangan suka-suka hati je. Jadi awak buat secara atomik macam ni dan tandakan kunci primer. Dapatlah satu NF. Yang itu yang awak kena nak. Awak kena pegang benda tu sebab nanti awak nak buat pelaporan dalam fasa 2. So bila awak dah selesaikan satu NF ni, kita kena tengoklah ada tak kebergantungan. Kita baca kebergantungan fungsi. Macam mana nak baca kebergantungan fungsi? Kita kena bacalah siapa bergantung kepada siapa. Okey. Nombor plate, ID lesen dengan tarikh ni dapat menentukan siapa? Kalau ada nombor plate, ada ID lesen, ada tarikh, dia dapat menentukan apa? Dia dapat menentukan semua. Dapat menentukan semua? Ya, dapat menentukan semua. Tapi dalam masa yang sama, dia dapat tentukan siapa? Kenderaan dah semua. Adakah kenderaan? Sebab kenderaan, nombor plate boleh tentukan kenderaan. Nombor plate boleh ditentukan, boleh menentukan kenderaan. ID lesen boleh menentukan nama
pemandu. Nampak? Jadi nombor plate, ID lesen dengan tarikh boleh menentukan destinasi dan juga jarak. Destinasi dan juga jarak. Jadi kalau awak tengok kat sini, dekat 2NF, kita baca daripada 1NF. 1NF ni kita akan tentukan siapa tentu siapa. Nombor plate boleh tentukan ID kenderaan. ID lesen boleh tentukan nama pemandu. Destinasi dengan jarak siapa yang tentukan? Daripada nombor plate gabung dengan ID lesen, gabung dengan tarikh dapat tentukan destinasi dengan jarak. Jadi bila kita dapat tentu-tentu tu, itu sebenarnya adalah jadual yang akan dipecahkan ke dalam 2NF. Kenapa kita kena buat 2NF? Kerana dalam jadual 1NF terdapat kebergantungan, apa dia? Fungsi separa. Ya, kebergantungan fungsi separa. Sebab apa ada separa? Sebab dalam jadual yang pertama ni, ketiga-tiga kunci yang kita tentukan tadi hanya dapat menentukan destinasi dengan jarak KM. Ini adalah kebergantungan fungsi sepenuh. Okey? Sepenuh. Maksudnya destinasi jarak tak dapat ditentukan kalau tak ada tiga perkara ni. Itu maksudnya sepenuh. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian kunci, maksudnya ini kunci, nombor plate kunci, ID lesen kunci, tarikh kunci, sebahagian kunci iaitunya ID lesen dapat menentukan nama pemandu. Dalam masa yang sama, sebahagian kunci lagi, nombor plate juga dapat menentukan kenderaan. Jadi, kita pecahkan dia kepada bacaan kebergantungan fungsi kita. Maksudnya, kita dah tentukan siapa sepenuh, satu table. Siapa separa, table-table dia. So, dalam kes ni, kita pecahkan dua. Okay. Ada yang tanya saya, cikgu tarikh nak pecah mana? Tarikh ada dapat, tarikh kalau dia saja dapat tentukan tak? Tak dapat kan? Jadi tak payahlah duduklah diam-diam kat situ. Tidak semua akan jadi KPKA. Okey, bila kita pecahkan jadual, ingat bila kita pecahkan jadual, kenderaan ni akan jadi nombor apa ni? Akan jadi kunci primer dalam jadual baru. Dan pemandu ID lesen akan jadi kunci primer dalam jadual baru. Jadi nombor plate dengan ID lesen kenapa jadi kunci primer juga? Dia masih lagi kunci primer tapi kita naikkan pangkat dia sikit. Iaitu kita kena tambah sikit dia jadi kunci asing. Kunci asing dia tak ada tanda dia bukan tanda garis putus-putus. Dalam awak punya buku teks dia tandakan bawah dia garis putus-putus. Tu salah sebenarnya. Dia tak ada ni dia tanda dia macam ni je. Saya pun tak tahu nak tanda macam mana, saya buat macam ni lah. Maksudnya, dia juga kunci primer, dia juga kunci asing. Nampak Kalau kita pecah table, yang ini tetap jadi kunci primer, tapi yang ini kita tambah jadi kunci asing. Itu cara dia. So, kita habis kat 2NF. Esok kita cerangkan 3NF. So, ini adalah kebergantungan. So, bila awak baca, awak akan baca macam ni. Nombor plate, ID lesen dan tarikh dapat menentukan sepenuhnya destinasi dan jarak KM. Ataupun awak baca macam ni. Destinasi dan jarak kilometer bergantung sepenuhnya kepada nombor plate, ID lesen dan tarikh. Dan yang ini pula kalau kita baca nombor plate menentukan kenderaan dalam jadual kenderaan ataupun kenderaan bergantung sepenuhnya kepada nombor plate. Cikgu tadi separa ni sepenuh. Ya. Bila dah pergi 2NF, kita dah pecahkan jadual ini. Ni dah jadi sepenuh, ini pun sepenuh, ini pun sepenuh. Dia bukan separa lagi. Yang dekat 1NF dia nama dia sepenuh dan separa. Dan sebab apa kita nak kena lompat 2NF? Sebab kita nak hapuskan. Kebergantungan fungsi separa tadi. Kita tak nak dalam satu jadual, ini tentu ini tentu ini tentu ini. Tak nak. Kita nak setiap jadual ada penentu dia masing-masing.
Jadi bila dia lompat 2NF, dia dah hapuskan kebergantungan fungsi separa. Jadi tinggallah penuh, penuh, penuh. Jadi dia punya penomelan tu kena terang lah. Oleh kerana terdapat kebergantungan fungsi separa dalam jadual 1NF, maka 2NF perlu dilaksanakan. Dalam jadual 2NF didapati dalam jadual 2NF ditentukan nombor plate ID lesen, tarikh dapat menentukan destinasi jarak KM, bagi jadual kenderaan nombor plate dapat menentukan kenderaan dan bagi jadual pemandu ID lesen dapat menentukan nama pemandu. Itu cara dia nak pecah. So macam mana awak tentukan pecah-pecah-pecah ni? Daripada kita baca dekat jadual 1NF. Kalau awak baca tu, pelik-pelik lah keluar. Pelik lah jadual tu keluar, tu je. Tapi sebenarnya cuma kita baca daripada atas ni. So, soalan? Awak ada kelas ke pukul 12? Tak ada kot. Soalan? Tak ada. Soalan? Tak ada soalan? Okey, kita pergi kepada soalan pertama. Soalan yang pertama. Soalan pertama ke soalan kedua? Okey, untuk soalan kedua. Untuk soalan kedua ni. Dekat 1NF dia kita dapat tentukan kod jabatan dengan pelajar kan. Jadi macam mana cara kita baca dia? Dekat 1NF, kod jabatan dan nombor pelajar dapat menentukan gaji. Ya. Dalam masa yang sama, nama jabatan dapat ditentukan oleh kod jabatan dan nama pelajar dapat ditentukan oleh no pelajar. Kan? Jadi, bila saya baca tadi, kod jabatan dan no pelajar dapat menentukan gaji, itu kita panggil kebergantungan fungsi apa? Ashwat, kita panggil apa tu? Kebergantungan fungsi apa? Sepenuh, separa? Sepenuh. Sepenuh. Sebab apa nama sepenuh? Sebab apa nama sepenuh? Sebab gaji tu tak dapat ditentukan jika tiada kod jab dan no pelajar. Macam mana awak nak tentukan gaji kan? Awak mesti tahulah kod jabatan apa dengan nombor pelajar siapa. Kalau tidak, takkan awak nak tentukan nombor pelajar je. Jadi jabatan mana nak bayar? Kan? Takkan nak bayar kat jabatan, kat siapa kita nak bayar pula. Jadi, kedua-dua ni diperlukan untuk dapat menentukan gaji. Itu satu. Dalam masa yang sama, sebahagian kunci, iaitu sekarang ada 2 kunci kan? Sebahagian kunci, ni, kod jab, dapat menentukan nama jab. Dan sebahagian kunci lagi, no pelajar dapat menentukan nama pelajar. Jadi bila kita baca bacaan itu, yang kod jab dapat tentukan nama jab, no pelajar dapat tentukan nama pelajar, itu kita panggil kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi? Sudah. Kebergantungan fungsi apa, Azura? Separa. Separa. Sebab apa nama dia separa? Sebab apa nama dia separa, Azura? Sebab dia hanya dapat menentukan satu atribut saja. Sebahagian kunci. Sebahagian kunci dapat menentukan atribut bukan kunci. Sebahagian daripada atribut kunci dapat menentukan ataupun salah satu daripada atribut kunci dapat menentukan atribut bukan kunci. Siapa atribut bukan kunci ni lah? Yang kita tak tanda ni, atribut bukan kunci lah. Jadi bila kita dah dapat tu, kita pecahkan lah. Pecah jadi 3 table. Sebab kita baca tadi 3 kan. Satu, kod jab pelajar dapat tentukan gaji, jabatan dan juga pelajar. So untuk jabatan kita jadikan dia KP
Nombor pelajar pun sama, KP. Ingat ya, yang berulang kita padam lah. Yang tak berulang je kita tulis. Dan kat sini, kita naikkan pangkat dia. Jadi KA. Maksudnya, dia lah KP, dia juga ialah KA. Macam tu je. So, dapatlah 3 ini. Jadi, KA ni hanya berada pada yang menjadi penghubung. Apa fungsi KA? KA ialah menghubungkan jadual dengan jadual yang saling berkait. Kalau kita tak ada KA, nanti dia tak dapat link dengan jadual yang berkait. Kalau katalah awak tak ada KA kat sini, kan awak tak ada KA kat sini. So, bila saya baca ni, IS dengan AT ni, kalau awak baca sini awak nampak lah kan. Tapi kalau awak guna sistem, IS ni tak dapat detect siapa dia, apa itu IS. Tapi kalau awak jadikan dia kunci asing, fahamlah IS ni akan bergabung dengan satu jadual lagi. Nombor pelajar pun kalau ada KA, maksudnya dia akan match dengan jadual satu lagi. Itu maksud dia. Dia akan maksudnya dia ada hubungan dengan jadual pelajar, no pelajar. Kalau tidak, dia tak dapat detect kalau tak ada KA. Jadi KA ni fungsi dia untuk menghubungkan antara dua jadual atau lebih jadual yang saling berhubungan, yang berkait. Kalau tak ada, tak ada lah. Okay. Jadi, 3 ni adalah jadual bagi 2 NF. Kenapa kita perlu lompat 1 NF pergi 2 NF? Tujuan dia untuk menghapuskan apa? Menghapuskan apa? Azmira, hapus apa? Kenapa kita lompat 1 NF pergi 2 NF? Tujuan dia untuk apa? Tujuan dia untuk apa dia? Tujuan dia untuk menghapuskan kebergantungan fungsi separa. Sebab kita ingat kita nak setiap jadual tu hanya ada kebergantungan fungsi sepenuh sahaja. Jadual 1 NF ni dia ada sepenuh dan separa. Kita tak naklah macam tu, kita nak sepenuh sahaja. Sepenuh. Jadi separa kita nak buang, sebab itulah kita buat 2 NF. Dan dalam 2 NF mesti ada kunci asing. Kalau tak ada kunci asing, salah. Tak cukup, tak lengkap lah. Tak lengkap. Jadi mesti ditanda kunci asing 2 NF. Okey, dapat tu? Dapatkah? Okey. Dapat. Malam ni, pukul 9 malam. Boleh tak kita nak buat rehearsal sikit? Boleh Kak. Boleh. Malam ni pukul 9. Sebab saya takut esok tak sempat. Esok waktu kelas nak mengajar. Jadi malam ni kita buat rehearsal sikit, boleh? Boleh. Boleh nanti saya beritahu kat grup. Okey, nanti saya bagikan awak. Okey, awak ada 11 soalan tadi kan? Soalan semalam. Okey, apa yang perlu awak lakukan? Yang pertama, buat pembetulan kunci primer. Yang kedua, cuba keluarkan 2 NF. Boleh tak? Boleh. Sambung soalan semalam je. Tanya nak berapa banyak nak buat, cikgu semualah 11 soalan tu. Buatlah seberapa banyak yang boleh kan. At least awak buat dapat 5 soalan pun dah cukup. Esok buat lagi 5 kan, biar cukup 11 tu. Jadi betulkan kunci primer. Jadikan 1 NF, ingat ya. 1 NF bukan setakat tentukan kunci, tapi kena jadikan jadual atomik. Okey, buat 1 NF dan buat 2 NF. Dan tolong tulis reasoning. Kenapa awak nak tukarkan 1 NF pergi 2 NF? Test, try. Okey, boleh? Boleh. Boleh? Nanti saya bagi awak punya kehadiran dalam grup. Kejap, kehadiran saya pergi ambil je. Mana link kehadiran?
Kalau ada soalan terus tanya tau. Sebab kita belajar ni nak bagi awak faham supaya nak jawab fasa 2 tu. Fasa 2 tu kena jawab. Dia bukanlah jawab tulis skema hubungan je. Dia kena jawab dengan justifikasi. Jadi sebab tu kalau awak tak tahu. Mana entah link dia. Link kehadiran semalam lah. Link kehadiran semalam. Ada tak? Link kehadiran semalam. Ini Ini kan? Rasanya ini. Ni ke? Betul ni bukan. Okey, tak apa. Awak belajar hari ni. Ini apa? Ini exit card. Okey, apa awak belajar hari ni? 1. Awak jawab kehadiran mana? Ni link kehadiran. Dan jawab link kehadiran. Okey? Jadi awak jawab dulu ni dan kerja rumah seterusnya. Nanti saya bagi video ni. Lepas tu kerja rumah seterusnya, cuba buat 1NF dan 2NF bagi soalan nombor 1 sampai 11. Buat dulu ya. Nanti saya ulas lah. Kalau awak tak buat, macam mana saya nak ulas? Okey, saya nak ucapkan terima kasih yang hantar tugasan. Yang tak hantar tugasan, tolonglah hantar. Ya, kita belajar daripada kesilapan. Kalau semua terus pandai, tak payah ada cikgu dekat dunia ni. Okey, terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah merahmati kamu semua. Dan semoga dapat A+ dalam SPM 2022 nanti. Untuk subjek sains komputer. Okey. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.